3,000 collect seorang, dapat 1,000 orang, Dah 3 juta. dah 3 juta. Saya lari lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam Sembang Santai Ismanilai untuk membincangkan isu panas baru-baru ini, iaitu berkaitan agensi umrah yang suka menipu. Jadi bersama kita ialah Ustaz Wan Muhammad, pengarah urusan Amani Travel. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kita akan tanyalah soalan-soalan ni kepada orang yang terlibat direct, terlibat secara terus berkaitan dengan agensi dan agensi umrah ni lah. Sebelum tu jangan lupa untuk tuan-tuan bantu dan sokong kami dengan tekan butang like, share dan komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Bantu kami untuk mendapatkan 1,000 subscriber yang pertama, insya-Allah. Okey, Ustaz, kita teruslah kepada perbincangan kita pada malam ni, iaitu berkaitan dengan agensi umrah dan industri umrah itu sendiri. 300,000 orang Malaysia yang pergi umrah setiap tahun. 300,000 kan. Jadi baru-baru ni kita dengar lagi ada yang ditipu, kata tinggal di dekat dengan dataran umrah tu, Kaabah tu, kan. Tapi akhirnya 10 km jauhnya penempatan mereka. Ada yang sepatutnya direct flight daripada Kuala Lumpur, tersadai pula dekat Jakarta, kan. Dan ada macam-macam lagi kes yang berlaku. Sebenarnya betul atau tidak agensi umrah ni banyak yang suka menipu? Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Ismanilai atas jemputan. Baik, soalan yang diajukan tadi berkaitan agensi umrah suka menipu, bagi saya keterlaluan lah kalau kita nak sebut macam tu, dan tidak adil sebenarnya bila kita kata travel agency khususnya umrah ini menipu. Sebab apa? Sebab setiap travel agency perlu didaftarkan, mana perlu berlesen. Jadi kalau betul-betul dia nak buat bisnes yang genuine, dia nak menjana keuntungan, nak cari rezeki, jadi tak sepatutnya dia menipu lah. Sebab bila menipu, dia akan memberikan kesan kepada lesen, kan. Itu tak masuk lagi dia punya reputasi dan sebagainya. Jadi untuk generalizekan, mengatakan travel agency umrah ini menipu, saya tidak setuju. Cuma daripada banyak-banyak lah, kan. Seperti yang moderator sebut tadi, 300,000 ni sebenarnya statistik tahunan, tapi untuk musim ini sahaja sehingga 8 bulan telah mencecah 300,000. Maknanya tak sampai setahun lagi. Maknanya menunjukkan trend orang pergi umrah tu sangat memberangsangkan lah. Maksudnya orang berpusu-pusu lepas PKP, kan. Masa SOP masih ketat pun ramai daripada Malaysia yang pergi. Tambah lagi bila dah diangkat segala SOP, jadi jemaah pergi berpusu-pusu. Jadi bila demand yang tinggi ni, itu yang menyebabkan ada misconduct, ada perkara-perkara yang tidak dapat diatur dengan baik, menyebabkan kecelaruan ataupun kehuru-haraan yang berlaku tu. Contohnya seat tak cukup dengan demand yang sedia ada. Seat apa? Seat flight. Menyebabkan jemaah ada yang masih tak dapat seat walaupun telah sampai tempoh dia, kan. Di sana pula bila berlaku permintaan yang tinggi, menyebabkan demand tu meningkat dan mereka menaikkan harga. Siapa yang menaikkan harga tu? Hoteliers, maksudnya yang mengendalikan hotel bilik dan di sana menaikkan harga yang bukan kata sekali ganda, kadang sehingga 2 kali ganda. Menyebabkan tak masuk akal dan menyebabkan efek tu kepada harga dan sebagainya. Jadi saya tak merasakan travel agency umrah ini menipu, tapi tak dinafikan jugalah. Mungkin daripada banyak-banyak tu ada yang mengambil kesempatan. Okey. Tapi trend orang pergi DIY makin meningkat juga. Ya, betul. Sekarang ni dengan kerajaan Arab Saudi yang semakin terbuka, kan, kita pun boleh apply, membenarkan kita pergi visa turis, dan boleh saja, boleh, tak ada masalah. Saya pun kalau orang tanya kepada saya dan dia mampu untuk pergi sendiri, walaupun saya sebagai travel agency, saya encourage je dia untuk pergi. Even ada yang pernah pergi dengan kami pun, Amani Travel, kemudian dia nak pergi secara DIY contohnya, kan, dia dah tahu, dia dah ada info, dia dah pernah ada pengalaman ikut dengan mutawif dan dia boleh pergi buat sendiri. Dan kita kata
pergi je lah, benda ibadah kan. Benda ibadah, dan pergi je lah. Saya siap guide lagi. Dia pergi. Cuma DIY ni pun kena ingat, dia DIY ni kalau dia pergi dengan family dia, okey lah kan. Kalau dia pergi dengan kawan-kawan dia, dia kumpul-kumpul, dia pergi, then dia lead, okey lah. Tapi kadang-kadang DIY ni dia jadi satu bisnes pula. Dia dah shock pergi, ramai, dan itu melanggar. Dia pergi, mula dia pergi family, okey, best, dapat collect buka, kan, dapat cover dia punya cost. Then dia buka lagi kawan pergi, dapat cover dia, dapat cash lagi, dia dah shock dah. Then dia promo DIY, tapi sebenarnya dia buat bisnes. Then yang tu bagi saya tak boleh lah, sebab nak buat bisnes kena buat bisnes cara yang betul lah, buat lesen dan sebagainya. Itulah pengalaman Ustaz sendiri. Ustaz cerita pasal seat tak cukup, hotel tak cukup. Ustaz ada sendiri pengalaman macam tu? Okey, sebenarnya semua, bagi saya semua travel agency tak terlepas lah daripada isu-isu yang berlaku. Contohnya kekurangan seat, especially kami kena pada bulan 8 tahun lepas. Lepas buka daripada haji saja, memang tak ada seat, walaupun kita dah ada jemaah, tapi tak ada seat bulan 8 tu kan. Kita dah daripada awal minta dan sebagainya, tapi tak dapat kan, tak ada. Dan apa yang kita buat adalah kita kena berlaku adil lah kan, win-win situation antara kita dengan jemaah kan. Kita dah tahu kita tak boleh buat, dan kita release jemaah. Kami dah usaha sebaik mungkin, dan kita bagi satu buffer time yang munasabah lah untuk dia pergi dan cari travel agency lain kalau kita dah tak mampu untuk handle. Maksudnya akan ada refund dan sebagainya? Kita akan refund balik sebab kita tak boleh handle kan. Kita dah usaha apa semua. Bulan 12 banyak sangat terjadi. Cuti sekolah especially banyak sangat terjadi kan. Bulan 12 kita ada berapa orang grup, saya terpaksa tolak sebab kita tahu daripada awal 2 bulan sebelum kita dah tahu kita tak ada seat. Kita dah usaha macam tu macam ni apa semua, tak ada seat. Dan buat apa lagi kita nak peram duit jemaah kan. Release duit dia, refund penuh, dan dia cari travel agency lain. Itulah win-win situation yang saya maksudkan. Maksudnya kita travel agency tak terbeban, dan jemaah juga tidak teraniaya. Maksudnya dia cari travel agency lain, dan kita pun dah tahu tak ada, buat apa kita nak peram lagi duit jemaah kan. Dan dia akan membebankan kita. Kalau let's say lah last minute kita dapat seat, tapi harga dia costing kita 3,500, kita dapat dengan harga 4,000 lebih kan. Itu membebankan kita lagi. Dan kalau juga kata harga tu meningkat, adakah pihak travel agency boleh menaikkan kos tu kepada jemaah? Sebenarnya dalam akta membenarkan, sebab bila kita buat satu package, kita buat dalam satu tempoh masa kan. Kita tak boleh lah nak jual dia benda package ni, kita kena ambil satu senggang masa yang panjang juga. Tak boleh kata inilah tarikhnya. Tak, bukan. Maksudnya kita dah ada tarikh, tapi contohnya sekarang bulan Mac, bulan 3. Sekarang ni trend orang jual package umrah bulan 7, bulan 8 kan. Bulan 4 dah tutup dah sepatutnya lah. Kalau kami dah tutup dah. Sebab apa? Sebab kita dah ambil seat dan kita dah penuhkan kan. Mei pun ada sikit-sikit lagi, kita dah nak tutup dah. Dan kita jual lepas haji. Lepas haji tu dalam bulan 7, bulan 8 macam tu. Dan kita buat package tu based on sekarang punya costing. Tapi kita tak tahu bulan 7, bulan 8 tu boleh jadi ringgit jatuh lagi. Dan bila ringgit jatuh lagi, dan kos meningkat. Dan kos meningkat itu membenarkan kita untuk bincang balik dengan jemaah. Benda tu bagi saya, dia ada kebenaran dalam akta membenarkan. Tapi macam saya sebutlah, dia kena ada menang-menang. Situasi menang-menang kita dengan jemaah. Maksudnya kita tak sampai terbeban travel agency, sebab dia ada tanggungan dia. Travel agency dia ada staff dia kan. Travel agency dia ada dia punya overhead dia kan. Takkanlah kita jual sampai kita negatif dan rugi kan. Itu bukan bisnes pula kan. Itu bukan bisnes, kebajikan. Ada jadi satu kebajikan pula. Dan jemaah pun nak pergi dan kita tak naklah sampai menganiayai jemaah. Jadi kita letak satu situasi menang-menang. Maksudnya mungkin travel agency boleh kurangkan sikit margin keuntungan dia, dan jemaah tambah sikit supaya menampung kos tersebut, dan ada sedikit buffer untuk kos travel agency. Bagi saya macam itulah benda yang sama-sama berpuas hati. Dan kita capai satu kata. Tapi kalau kita tengok cara dia ialah beli tiket flight dulu kan. Seat, maksudnya kalau kata pergi bulan 8 kita dah beli tiket flight, katalah 40 orang seat. Dah adalah seat 40 orang tu. Tapi masih berlaku juga
mungkin panggil overbook. Sepatutnya begitulah. Best practice-nya begitu. Kita dah ada tarikh, dah ada seat yang confirm, dan kita fill up. Maksudnya kita penuhkan seat tersebut. Itu best practice lah. Itu tapi yang macam mana boleh jadi tak cukup seat kan? Macam mana tak cukup seat daripada boleh agency? jadi dia ambil jemaah yang terlalu ramai. Yang mana dia tak ada confirm seat lagi, dia ambil dulu dengan harapan nanti akan ada seat. Ada orang release seat, akan ada flight tambahan dan sebagainya. Maksudnya praktis yang kadang-kadang tersilap tu ialah dia dapatkan dulu jemaah baru dia cari seat flight. Yes, betul. Kalau dulu mungkin boleh lah macam tu. Kalau dulu kan boleh juga kita buat macam tu. Tapi sekarang ni dengan demand yang tinggi, dan kalau kita buat macam tu, dia akan merisikokan jemaah. Sampai tarikh tak ada seat. Okey. Jadi sekarang ni kalau kecoh-kecoh sekarang ni Ustaz, ada yang mengadu hotel naik harga, itu naik harga. Sebenarnya yang sebenarnya sekarang ni apa kos-kos yang naik, yang kita rasa jemaah umrah yang ataupun yang akan pergi ni tahu sebenarnya apa kos yang akan naik sekarang? Okey, baik. Sebenarnya banyak kenyataan yang dah dikeluarkan oleh persatuan-persatuan yang menyatakan bahawa kos naik, dan memang benar kos naik disebabkan duit kita yang yang rendah sekarang ni, dia punya tukaran mata wang sekarang ni saya tak tahulah, yang terkini makin melemah lah, ringgit makin melemah, dan efek dia adalah dia akan menaikkan kos lah, sebab kat sana kita bayar dalam rial, hotel kita bayar rial, visa kita bayar rial, kos-kos di sana, bas, makan apa semua dalam rial, jadi meningkatkan kos kat situ. Dan flight pun naik. Maknanya costing dulu kalau dapat dalam 3,000 lebih sikit, sekarang dah lebih daripada 3,500, boleh sampai ke 3,800. Kalau musim-musim peak season, cuti dan sebagainya, boleh sampai 4,000. Itu saja dah berapa dia punya kenaikan tu. Bila di sana, yang saya sebut tadi, kalau hotel-hotel yang dekat ni, kan, hotel 50 meter, Safwa dan sebagainya, peningkatan kos tu bukan sekali ganda, kadang sampai 2 kali ganda. Kan, satu bilik satu malam boleh cecah 2,000 rial. 2,000 plus rial Satu malam. Muat satu hotel 5 orang satu bilik. 4 orang lah. 5 orang ni 500 kiranya. Jadi benda tu memang peningkatan tu berlaku dan menyebabkan kos package meningkat. Kalau Ustaz, win-winnya ialah refund atau letak jemaah jauh daripada yang dijanjikan? Apa yang kami buat adalah kalau masa tu panjang lagi, contohnya ada 2 bulan, 3 bulan, mungkin kita boleh bagi pilihan lah kepada jemaah, kan, boleh bagi pilihan kepada jemaah untuk sama ada dia refund ataupun dia teruskan dengan hotel yang dia tetap nak tu, dengan tambahan yang bertambah tu lah. Ataupun kita downgrade sikit hotel, kita kata hotel kita sekian-sekian, jarak dia dalam 150 meter, bukanlah yang Safwa 50 meter tu, tapi kita masih boleh kekalkan kos yang sama. Dan persetujuan tu berlaku sebelum dia fly lagi. Sebelum dia pergi, dia dah tahu dah perubahan begini, tambahan berapa. Dan benda tu clear. Benda tu clear sebelum pergi lagi. Benda tu clear sebelum pergi, jadi sampai sana dia dah tahu dah dia akan duduk sini, kan, dia akan tambah berapa, dan dia dapat apa yang dia nak. Jadi jemaah dia puas hatilah kalau macam tu. Jadi jemaah ni janganlah janji 50 meter dapat 5 kilometer kan. Itu kita rasa simpatilah dengan apa yang berlaku kan. Dia orang pergi sana, dia nak minda yang tenang kan, nak jiwa yang lapang, sebab dia nak buat ibadah. Tapi bila berlaku benda-benda macam ni, dia jadi hatinya nak marah. Kemudian dia takut-takutkan pula kan. Nak marah tapi kena sabar kat tanah suci. Kemudian dia takut-takutkan pula, inilah ni hasil daripada dulu punya dosa-dosa. Sudah. Tapi Ustaz, kita dengar penipuan-penipuan dan sebagainya, sama ada dituduh atau tak kan. Tapi sebenarnya ada ke kes-kes yang memang ambil duit jemaah buat bisnes lain dulu? Kita mungkin kan, contoh pergi bulan 12, dah bayar penuh bulan 4, kata 60,000 dah bayar untuk 5 orang, 6 orang, kan? Kemudian ambil duit dulu buat bisnes lain. Ada ke tak? Dia bisnes umrah ni satu bisnes yang
orang bayar dulu kan. Setengah bisnes kita kena keluar modal dulu, apa semua kita keluar dulu kan. Lepas tu nak dapat payment tu kadang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan apa semua kan. Bisnes umrah ni satu bisnes yang bagus. Orang akan bayar dulu semua. Mana kita start dengan zero, kita punya modal pun kita boleh buat. Kan, sebab orang bayar dulu. Orang nak pergi umrah ni tambah pergi umrah, takkan nak hutang kan. Kita punya trend orang Malaysia ni dia macam tak pergi ibadah tak kan? boleh pergi, tak boleh. Kalau pergi ni hutang, walaupun sekarang ni bank-bank dah mula offer pembiayaan untuk pergi dulu kan, bayar kemudian dan sebagainya. Tapi orang Malaysia ni satu benda yang bagus, dia tak nak begitu dalam keadaan berhutang. Dia bayar full. Kita kata tambah pun jemaah akan usahakan jugalah. Orang kita takut pergi tahu tak kembali. Itu benda yang bagus lah kan. Untuk travel agency ni kita collect dulu dia orang kan. Saya tak nafikan menyebabkan orang boleh terliur dengan duit yang telah didepositkan ke akaun kita. Bayangkanlah banyak kan. Saya bagi simple lah, simple je. Saya bagi satu contoh. Saya ada 100 jemaah. 100 tu kira lekeh lah, sikit lah sebulan kan. 100 jemaah sebulan. Dan average cost ataupun package dia adalah 8,000. Berapa saya dah collect? Dah 800. Dah 800,000 saya collect. 800,000. Hampir sejuta. Hampir sejuta. Sebulan punya bisnes. Jadi angka tu seksi kan. Menyebabkan kalau kita gelap mata kan, kita boleh gunakan. Ustaz akan cabut kopiah lah. boleh benda tu. Contoh kalau kita letak pula macam promosi tu, bayar sekarang bulan 3, pergi hujung tahun tolak pula 1,000. Orang bayar tu bayar full sekarang. Kan? Ya betul. Dapat full sekarang. Okey, saya kata dapatlah collect dapatlah 1,000 jemaah. Dapat 1,000 jemaah, bayar full payment 8,000. Diskaun daripada 9,000 tolak 8,000. Dah 8 juta. Dah 8 juta. 8 juta macam-macam boleh buat. Tu yang rolling. Tapi kalau rolling tu berjaya, okey. Tapi kita merisikokan duit jemaah lah. Dan dia bukan tu duit kita. Bagi saya akan ada untung travel agency dia kena ada takutlah kepada Allah, ittaqullah lah. Benda tu merisikokan jemaah kan. Sebenarnya nak collect duit deposit jemaah ni, maknanya kalau nak tipu senang je. Saya bagi contoh, bukan saya nak ajar orang menipu, tapi benda ni boleh dibuat. Kalau orang tu tak ada iman, dia boleh buat je. Dia kata ada Tan Sri, Datuk Sri sponsor untuk pergi umrah, hanya bayar 3,500 sahaja. Pernah dengar? Banyak kan? Banyak. Bayar 3,500, pergi masuk kampung-kampung, pergi masuk Felda. Tak apa, berlari makcik bayar. Kan? Deal pula dengan ustaz-ustaz ni. Ustaz Felda kita jumpa, ustaz kampung ni kita jumpa ustaz collect seorang 3,500, 500 ustaz punya. Komisen Ustaz 3,500 tak punya. Saya bagi saya 3,000, lagi 5,000 ada Tan Sri akan sponsor. Perginya bila? Perginya hujung tahun. Katanya lah. Katanya 3,000 collect seorang, dapat 1,000 orang, dah 3 juta. Dah 3 juta. Saya lari lah. Kan, dengan travel agency pun kita tak tahu siapa, guna nama personal ataupun buat je company enterprise. Jadi yang dituduh menipu ialah ustaz tu lah. Ustaz tu lah yang terkena. Tu kita kalau jumpa kita boleh buat sembang santai ustaz. Jadi kalau ada modus operandi macam ni, tak kisahlah Tan Sri ke, Tan 20 ke, kan, Datuk Sri ke apa semua, jadi elakkan. Okey, ustaz dah sampai kita tu, kita terus. Macam mana tips nak pilih ni agensi umrah yang betul-betul berkualiti, kita pergi tu senang hati, macam mana ustaz? Okey, yang pertama yang saya sebut tadi, pastikan dia berdaftar dengan Kementerian Kesenian dan juga Pelancongan. MOTAC lah, Ministry of Tourism and apa dia? Agriculture. Agriculture tu dah jadi benda lain lah. MOTAC lah dengan Ministry of Tourism and Culture. Culture. Agriculture tu MOTAC. Okey. Senang je semak MOTAC, tulis type MOTAC saya makan. Tulis nama travel agency ataupun kalau ada dia akan keluar nombor pendaftaran dia sama salah satu, then search, then keluar. Sekarang ni semua 3 lesen dah adalah.
Dia ada license inbound, outbound ticketing, umrah dan ziarah. Okey. IOTU. Jadi kalau dia nak buat sampai umrah, dia kena ada full license sampai umrah dan ziarah. Umrah ziarah ni company Muslim sahaja. Okey. Jadi dia kena ada license penuh. Itu yang pertama. Kan? Kata alah, saya terkena dengan company ni lah, company yang ada pun lesen. Kan? Saya tak katalah tak, kalau ada lesen Motek tu dia tak akan terkena, tapi yalah, orang nak buat bisnes, dia akan jagalah sebaik mungkin. Dia akan jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan agensi tu aktif. Agensi tu aktif, bukan agensi tu setakat ada nama saja. Dia memang ada wujud. Kalau boleh pergi office. Kalau tak boleh pergi office, at least tengok dekat Google, rating dia ada tak? Orang ada buat review tak? Tengok Facebook dia macam mana? Ada tak update? Tengok update 2018 sebelum COVID, dia punya last jemaah. Kan? Sekarang tak ada pun. Maksudnya dia tak aktif lah. Itu boleh tengok benda tu. Yang ketiga, saya rasa boleh tengok dia punya package tu, package yang reasonable lah. Package yang reasonable, bukan harga murah tapi harga patut. Harga yang market punya harga. Kita boleh je jual, macam saya sebut tadi lah, agensi umrah ni dia collect duit jemaah tau. Dia collect duit jemaah dan menyebabkan kita ada duit awal. Kan, kita ada duit. Maksudnya kalau kita jual dengan harga bawah market pun 5,000, kita still boleh terbangkan jemaah. Sebab apa? Sebab kita ada reserve duit orang yang bayar hujung tahun. Jadi kita boleh sahaja buat, kan? Tapi akhirnya company tu sampai bila dia boleh bertahan? Sampai bila dia boleh bertahan? Dia run in loss. Dia running in loss. Maknanya dia bergerak tu dalam keadaan dia loss sampai orang last ataupun hujung-hujung lah yang akan terkena lagi. Yang terkena tu yang duk maki kata menipu. Dan company tak boleh bertahan macam tu. Betul. Dia tak akan boleh sebab bertahan. Dia bukan kebajikan. Dia bukan kebajikan. Dia kena buat bisnes dan dia kena ada keuntungan. Jadi sebab tu saya kata tadi, package yang reasonable. Kalau ada tawaran package bayar 3,000 fly hujung tahun, tolonglah, kan? Kalau betul nak taja penuh. Jadi kita pun tak rugi. Kita tak pergi pun kita tak rugi. Ya, betul. Kan, nak taja penuh. Okey, apa lagi? Berurusan dengan orang yang betul lah. Kalau ejen, pastikan dia ejen company mana. Jangan atas ataupun sekadar nama dia ustaz saja dan kita bayar duit kat dia, bayar pula cash, tak ada pula hitam putih atas nama percaya, kawan-kawan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan mudah kita. Asal muka ustaz bagi duit. Tak boleh macam tu lah. Tak boleh macam tu. Kena ada bila tak receipt dan sebagainya, kena simpan. Bila tak ada proof, kita tak boleh nak buat apa lah. Betul. Okey. Dan jangan, kalau ada urusan, jangan masukkan ke akaun peribadi. Okey, maksudnya setiap deposit tu mesti ke akaun syarikat. Ke akaun syarikat. Jangan masuk akaun peribadi ataupun kita bayar package penuh kepada akaun peribadi. Kalau disuruh masuk ke akaun peribadi tu red alert lah. Red alert. Sebab yang menguruskan ni adalah travel agency. Kan? Bila masuk ke akaun peribadi, dan benda ni susah nak dibuktikan lah. Kan? Dan biasanya hitam putih ni dikeluarkan oleh travel agency. Travel agency lah. Bila kita dah bayar deposit tu mestilah ada receipt dan sebagainya kan. Dan yang terakhir itulah dokumentasi itulah. Dokumentasi maksudnya bila kita buat deposit, pastikan dapat. Betul. Dapat receipt dan sebagainya. Receipt ke, dapat acknowledgement ke daripada email bahawa kita dah bayar sekian-sekian. Dan setiap kali bayaran kena dapatkan benda itulah supaya kita ada proof. In case apa-apa berlaku, kita ada proof ataupun bukti bahawa kita dah buat pembayaran. Dan kita boleh buat tuntutan, kita boleh buat aduan. Aduan boleh buat kepada Motek. Kan boleh buat. Mana kalau ada dia hak berdaftar, kita buat aduan, pasti akan ada tindakan daripada Motek lah. Ya. Dan juga boleh juga kalau kita tak dapat seperti mana package yang dijanjikan, kita boleh adu kepada tribunal pengguna. Kan? Dengan apa yang ditawarkan tu dengan apa yang kita dapat. Benda tu ada hak lah kepada jemaah dan juga mereka yang rasa dia teranaya. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Tapi last sikit Ustaz, kita anggaplah tadi tu tips tu adalah nasihat-nasihat kita kepada para jemaah kan. Seterusnya kita minta Ustaz nasihat sikit Ustaz kepada agensi umrah ni. Mana tahu kata-kata Ustaz, nasihat Ustaz menggegarkan jiwa mereka supaya tak adalah menganiaya jemaah kan. Baik, bagi saya semua travel agency cuba dan berusaha untuk memberikan servis yang terbaik. Itu adalah motivasi saya lah kepada pekerja sendiri. Maknanya kita buat satu kerja yang mulia kan.
kita buat satu kerja mulia, kita menguruskan orang untuk buat ibadah. Kan? Kita buat baik ataupun kita suruh orang buat baik pun dah dapat pahala. Apatah lagi kita menguruskan orang buat satu amal ibadah. Ini satu benda yang kita dapat pahala atas pahala lah. Kan? Jadi benda ni boleh jadi satu benda yang besar di sisi Allah. Kan? Pahalanya juga besar di sisi Allah. Dan boleh jadi juga kalau mata kita gelap, kan, kita dirasuk oleh syaitan. Boleh jadi juga kita gelap mata dan kita menyalahgunakan duit jemaah tu untuk kepentingan ataupun benda-benda yang lain. Dia bukan isu jemaah sahaja rasa tertipu dengan travel agency. Sebenarnya travel agency dengan travel agency pun kadang-kadang tertipu di antara satu sama lain. Itu tak lagi dengan proses apabila kita berurusan di sana juga ada benda-benda yang berlaku lah. Jadi pertamanya kita kena, itulah saya katakan tadi, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Kan, sebab kita buat benda yang baik, kita nak setiap jemaah yang balik itu didoakan kebaikan kepada kita. Saya rasa itu satu kepuasan. Betul. Itu bisnes yang saya rasa walaupun ni satu benda bisnes, tapi tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada jemaah bila balik dia kata, alhamdulillah Ustaz, saya seronok Ustaz, saya gembira Ustaz, saya rasa puas hati Ustaz dapat buat ibadah apa semua. Saya doakan Ustaz terus maju, kan, Ustaz terus berjaya dan sebagainya. Saya rasa itu tak ada benda yang boleh dinilai lah. Tak boleh, satu benda yang tak boleh digambarkan, tak boleh dinilai, satu kepuasan yang tak boleh dinilai. Jadi saya yakin semua travel agency cuba buat yang terbaik, tapi masing-masing ada isu masing-masing. Dan kita kena buat ataupun bergerak tu atas kapasiti kita, atas kapasiti kita, kemampuan kita sebagai travel agency. Kalau kita boleh uruskan 1,000 orang, kita bergerak dengan 1,000 orang dulu, kan. Kalau 5,000 orang, 5,000 orang dulu. Dan bila kita start pergi kepada kapasiti yang kita tak mampu, dan kat situ dia start ada problem. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Wan Muhammad atas nasihat dan pengalaman, kan, daripada Amani Travel. InsyaAllah kita harapkan menjawab sedikit adakah agensi travel, agensi umrah ni menipu ke ataupun hanya salah faham. Yang kata kami tak payung, kan, Sembang Santai ini memang kita payung semua untuk mengetahui sedikit tentang umrah, insyaAllah. Jadi bantu kami untuk dapatkan 1,000 subscriber yang pertama dengan tekan butang like, share, komen dan subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng. Itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. اللهم لبيك لبيك لا